A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri. Nombor metrik 060308. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan pembentangan hadis yang ke-10, iaitu hadis At-Tayyibu Al-Halal Syartul Qabul. Maksudnya ialah baik dan halal adalah syarat diterima amal. At-Tayyibu Al-Halal Syartul Qabul. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allaha amra al-mu'minina bima amruhu bihil mursalin faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Suratul Mu'minun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Suratul Baqarah. Thumma zakara rajula yutilu as-safara ash'asa aghbara yamudduhu yadayhi ila as-sama' ya rabbu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajaba lahu. Rawahul Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baik, dia tidak akan menerima kecuali perkara yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makan dan minumlah kamu makanan yang baik-baik dan hendaklah kamu beramal soleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, makan dan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit, itu berdoa, wahai Tuhanku, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya juga haram, pakaian yang dipakainya juga haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Rawahul Muslim dan Al-Tirmizi nombor 2992. Seterusnya ahamiyatul hadis, iaitu kepentingan hadis. Hadis ke-10 ini merupakan hadis yang menjadi asas dari kaedah-kaedah Islam dan asas-asas kepada hukum. Selain itu juga, hadis ini menjadi sandaran dalam memakan makanan yang halal dan menjauhi yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah luas dan agungnya manfaatnya di dalam mewujudkan masyarakat beriman yang setiap individunya mencintai saudara-saudaranya seperti mana ia mencintai dirinya sendiri, dan juga membenci sesuatu untuknya seperti mana ia membenci sesuatu bagi dirinya sendiri. Dia menahan diri pada batasan syariat, merasa cukup yang halal, baik dan penuh barakah, maka ia akan hidup bersama saudaranya dalam kedamaian dan kesejahteraan. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Daniel Haziq bin Ahmad Aiman. Nombor metrik 061766. Sekarang saya akan membentangkan dan menjelaskan dalam lughatul hadis, iaitu penjelasan lafaz-lafaz dalam hadis ini. Kita tengok yang pertama, iaitu Innallaha ta'ala tayyibun. Ayat ini menerangkan bahawa bersih dan disucikan Allah itu dari kekurangan-kekurangannya, dan At-Tayyib itu daripada Asma'ul Husna. Yang kedua, la yaqbalu illa tayyiban. Ini membawa maksud bahawa tidak diterima dari amalan dan harta kecuali jika itu bersih dari kerosakan, iaitu haram, atau berasal dari yang halal. Seterusnya kita tengok yang ketiga, iaitu Amarul mu'minina bima amara bihi al-mursalin, iaitu Allah menyamakan mereka dalam kitab dengan kewajiban memakan benda yang halal. Seterusnya asy'ata, dengan membawa maksud tidak terurusnya rambut kerana tidak pernah disikat. Dan yang seterusnya iaitu al-bara, yang membawa maksud debu telah mengubah warna rambutnya kerana jauh perjalanannya pada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seterusnya kita tengok kepada ayat yamuddu yadaihi ila sama'. Ini membawa maksud ia mengangkat kedua tangannya ke langit untuk memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sekali iaitu fa'anna yustajabu lahu. Perkataan ini membawa maksud bahawa bagaimana dan dari mana permintaannya akan dikabulkan bagi orang memiliki sifat yang seperti ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya mula, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Azhar, nombor metrik 060140. Seterusnya kita pergi kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Saya akan ambil dua. Yang pertama itu at-tayyibul maqbul, dan yang kedua kaifa yakunu al-amal maqbulan tayyiban. Jadi kita pergi yang pertama, apa itu tayyibul maqbul? At-tayyibul maqbul maksudnya yang baik yang diterima. Yang pertama, apa yang baik yang diterima ni? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, termasuk perbuatan, harta, ucapan dan keyakinan. Allah hanya akan menerima setiap amalan jika amalan itu baik dan bersih dari unsur riya dan takabur. Begitu pula Allah hanya akan menerima harta jika harta itu baik dan halal, sebagaimana sabda Nabi SAW tidak menerima kecuali yang baik, iaitu Allah tidak akan menerima setiap sedekah kecuali jika harta tersebut baik dan halal. Sebenarnya tidak akan sampai padanya setiap ucapan. Ucapan pun setiap ucapan itu tidak akan sampai kalau ucapan itu buruk kecuali jika ucapan itu baik, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatih ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'uhu, ila akhir ayat, yang bermaksud kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Surah Al-Fatir ayat 10. Dan Allah membahagikan ucapan itu menjadi dua, iaitu baik dan buruk, sebagai firman-Nya, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama'. Maksudnya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Ta'ala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Surah Ibrahim ayat 24.
Untuk seterusnya untuk perkataan yang buruk pula ayatnya wa masalu kalimatin a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah. Maksudnya, dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk. Surah Ibrahim ayat 26. Ibnu Rajab menjelaskan sabda Nabi SAW, tidak menerima kecuali yang baik. Setiap orang yang beriman itu baik hatinya, lisannya dan tubuhnya. Disebabkan keimanan yang ada di dalam hatinya dan hal itu terlihat dari lisannya yang penuh zikir dan dari anggota tubuhnya berupa amalan-amalan soleh yang menjadi buah keimanan dan seperti namanya. Okay, kita pergi kepada yang kedua pula, iaitu kaifa yakunu al-amalu maqbulan tayyiban. Maksudnya bagaimana agar amal diterima dengan baik. Yang pertama, sesungguhnya peranan penting yang menjadikan amal seseorang mukmin itu baik dan diterima adalah baik dan halal makanannya. Dalam hadis di atas terdapat dalil bahawa setiap amalan itu tidak akan diterima kecuali dengan memakan yang halal, dan bahawasanya setiap yang haram itu merosak amal dan menjadikannya tidak diterima. Kerana itu Nabi SAW menyebut dalam sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Seterusnya, artinya bahawa setiap rasul dan umat mereka diperintahkan untuk makan makanan yang baik dan halal dan melakukan amalan soleh. Oleh kerana itu, jika makanan yang masuk ke dalam tubuh itu halal, maka amalnya pun akan soleh. Dan apabila makanannya itu tidak halal, maka bagaimana amal itu akan diterima? Imam Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata, ada yang membaca di hadapan Rasulullah SAW ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kunu mimma fil ardi halalan tayyibah. Maksudnya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Lantas berdiri Sa'ad bin Abi Waqqas sambil berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikanku yang dikabulkan doanya. Lantas Nabi SAW bersabda, wahai Sa'ad, perbaiklah makananmu, maka akan dikabulkan doamu. Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya. Sungguh seorang hamba yang menyuapkan satu suapan yang haram ke dalam rongganya, maka Allah tidak akan menerima amalannya selama 40 hari. Dan hamba mana sahaja yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih bahak baginya. Abu Yahya Al-Qattat meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak akan diterima solat seseorang apabila masuk di dalam rongganya ada sesuatu yang diharamkan. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ainul Irfan bin Osman, nombor matrik 059662. Okey, baik. Kita sambung kepada intipati hadis yang seterusnya, iaitu yang ketiga, ialah intifa'ul qabul, iaitu tidak diterima amalnya. Okey, baik. Pada sebahagian hadis didapati bahawa maksud tidak diterima amal adalah tidak sah, nafyus sihah, iaitu tidak sah. Contoh pada hadis yang menyatakan Allah tidak akan menerima solat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas hingga ia berwuduk. Maka diterima di dalam konteks ini adalah ketika memenuhi syarat sah solat. Di antaranya adalah taharah, iaitu bersuci. Sedangkan yang dimaksud dengan diterima adalah terbebasnya pelakunya dari kewajipan. Dan kadang maksud tidak diterima yang dijelaskan dalam banyak hadis lain adalah tidak mendapat pahala. Nafyul ajri was sawabi, iaitu tidak mendapat pahala. Contoh pada hadis yang menyebutkan tidak diterima solat seorang isteri yang suaminya marah padanya. Tidak pula orang yang mendatangi dukun, dan tidak pula orang yang minum khamar selama 40 hari. Serta hadis lain
iaitu tidak diterima kecuali yang baik. Dan juga begitu pula pada hadis, barang siapa yang solat memakai baju yang harganya 10 dirham hasil haram, maka tidak terima solat darinya. Maksud di sini adalah tidak sempurna untuk mendapatkan pahala dari amalan tersebut, tapi amalan yang diterima dari segi terbebas dari kewajipan. Maka dari itu, maksud tidak diterima dapat dibezakan dengan dalil masing-masing. Okey, baik. Kita sambung kepada intipati hadis yang seterusnya, iaitu isi yang keempat. Isinya ialah kaifa yakhrujul muslim minal harami, iaitu bagaimana agar seseorang muslim keluar ataupun bebas dari perkara yang haram. Okey, baik. Seseorang muslim dapat keluar atau bebas dari harta yang haram dengan jika seorang muslim itu telah berusaha ataupun susah untuk mengetahui pemiliknya. Okey, sebagai contoh, kawan saya Danish, dia jumpa RM30 depan taman dia. Jadi bagaimana dia nak bebas daripada harta yang haram tersebut? Nak guna duit tu tak boleh, sebab tu bukan milik dia sendiri. Jadi dia pun berusaha mencari pemiliknya dengan promote kat segala media sosial, tanya sana, tanya sini, tapi still tak tahu siapa pemiliknya. Kiranya dia dah usaha habis baik lah nak cari pemilik dia, still tak jumpa. Maka apa tindakan yang perlu dia buat? Iaitu terus berusaha mencari pemiliknya sambil menyedekahkannya. Maksudnya dia dalam masa dia cari usaha, dalam masa dia usaha mencari pemiliknya, dalam masa yang sama sambil sedekahkan. Jadi sampailah habis duit tu. Je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiq bin Saiful Fazad, nombor metrik 059450, yang menyambung perbincangan dengan menjelaskan sebab-sebab doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah an-safara min asbab ijabatud doa. Maksudnya bermusafir adalah salah satu sebab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti akan dikabulkan, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang bermusafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Dan apabila perjalanan semakin jauh, maka itu semakin dekat untuk dikabulkan doanya. Kerana perjalanan jauh diperkirakan dapat menyebabkan seseorang merendahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran lamanya keterasingan tanggungan beban. Sedangkan merendahkan jiwa merupakan sebab yang sangat besar dikabulkan doanya. Yang kedua, an-sya'ath wal ghubrah min asbab ijabah doa. Maksud ayat ini ialah sederhana dalam berpakaian dan penampilan. Menurut terjemahan kitab Al-Wafi, Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang masyhur, berapa banyak orang yang kusut rambutnya dan berdebu serta berpakaian lusuh, tidak dibukakan pintu-pintu, yakni ditolak oleh orang. Namun jika dia bersumpah pada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Dan Nabi SAW sendiri pernah keluar untuk solat istisqa dengan penuh kesederhanaan, tawaduk dan penuh khusyuk. Sebab yang ketiga ialah menadahkan kedua tangan ke langit. Ini merupakan bahagian dari adab-adab berdoa. Sungguhnya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika istisqa sehingga terlihat putih ketiaknya. Beliau juga mengangkat tangan ketika perang Badar untuk memohon kemenangan pada Allah atas orang-orang musyrikin sehingga jatuh kain selendangnya dari bahunya. Yang keempat ialah mengulangi kalimat rububiyah Allah, yakni ya Rabb,
dan ini adalah bahagian dari sebab-sebab dikabulkan doa. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba mengatakan Ya Rabb sebanyak 4 kali, Allah berfirman, aku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Mintalah, pasti akan ku beri. Itu saja sebab-sebab doa kita dijawab oleh Allah ataupun dimakbulkan oleh Allah. Yang kedua ialah saya ingin menerangkan tentang penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah. Rasulullah memberi amaran yang melampau pada umat Islam untuk mereka makan makanan yang haram, kerana makanan perkara yang haram adalah salah satu alasan untuk doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah menceritakan kepada kami, telah kami rezekikan kepada kamu. Itu adalah firman Allah yang menjelaskan bahawa Allah menyuruh kita untuk makan perkara-perkara yang baik, yakni makan makanan, minuman yang halal, untuk menjadi penyebab doa kita dimakbulkan. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman bin Nurul Hisham. Nombor mentrik 060257. Saya akan menerangkan tentang ad-du'a ma'khun al-ibadah wa ma yurshidu minal hadis, iaitu doa adalah inti ibadah dan kesimpulan yang kita dapat daripada hadis ini. Al-doa ma'khun ibadah, iaitu doa adalah inti ibadah. Ini disebabkan orang yang berdoa itu tidak lain hanya berdoa kepada Allah ketika menggantungkan harapannya dan meminta pertolongan atas sesuatu masalah kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah Tuhan sekalian alam. Itulah hakikat tauhid dan ikhlas. Tidak ada ibadah yang dapat melebihinya. Maksudnya, apabila seseorang berdoa kepada Allah, maka dia telah mengharapkan pertolongan daripada Allah serta tidak mengharap selain daripada Allah, contoh malaikat dan manusia maupun jin. Itulah hakikat tauhid dan ikhlas yang sebenarnya. Ma yurshidu minal hadis, iaitu kesimpulan yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Hadis ini mengajak kita untuk berinfak dengan harta yang halal dan dilarang berinfak dengan harta yang haram. Maksudnya kita hendaklah memberi sedekah ataupun berinfak di jalan Allah dengan harta yang halal dan bukan dengan harta yang haram. Contoh, menggunakan wang riba ataupun judi. Yang kedua, barang siapa yang hendak berdoa, maka ia hendaklah memperhatikan kehalalan dalam sesuatu perkara, baik itu dari segi makanan maupun pakaian, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah. Maksudnya, sesiapa yang ingin berdoa, maka dia hendaklah perhatikan balik kehalalan dalam sesuatu perkara, baik dari segi makanan. Kita mestilah mengenal pasti apa yang kita makan selama ini, sama ada halal ataupun haram. Kita mestilah mengenal pasti setiap jenis makanan, sama ada makanan tersebut telah digaul dengan daging babi ataupun tidak. Begitu juga dengan pakaian. Kita mestilah mengenal pasti pakaian tersebut, sehingga doa kita dapat diterima oleh Allah. Yang ketiga,
Allah menerima amalan infak dari orang yang beriman jika sesuatu barang tersebut adalah halal, dan Dia akan memberikan keberkatan dalam harta orang yang berinfak. Maksudnya, Allah akan menerima amalan infak daripada orang yang beriman sahaja kalau sesuatu barang tersebut adalah halal, iaitu suci. Maksudnya kita hendaklah memberi infak dengan harta yang suci lagi halal, supaya Allah dapat menerimanya. Dan Allah akan memberikan keberkatan, yakni harta kita akan diberikan keberkatan, iaitu kita akan menggunakan harta tersebut dengan jalan yang baik dan tidak menggunakan harta tersebut dengan jalan yang buruk ataupun sia-sia. Sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.